Selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar yang dikasihi. Saya Lee Kwek Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Video ini adalah berkenaan dengan bab 6 struktur pasaran. Subtopik yang kita kaji adalah 6.5 monopolistik yang juga dikenali sebagai bermonopoli, di mana bidang fokus kita adalah berkaitan dengan 6.5.4 iaitu keseimbangan firma jangka pendek. Bab 6 struktur pasaran. Jadi berkaitan dengan bab ini kita mempunyai 5 subtopik yang utama dan subtopik yang kita tengah kaji ini adalah 6.5 monopolistik iaitu subtopik yang terakhir. 6.5 monopolistik. Okey, berkenaan dengan subtopik ini kita mempunyai beberapa subtopik yang kecil. Okey, jadi sekarang yang tengah kita fokuskan adalah berkaitan dengan keseimbangan firma jangka pendek. Keseimbangan firma jangka pendek. Okey, ada dua bahagian yang kita perlu tumpukan iaitu keseimbangan firma dan lagi satu adalah berkenaan dengan keuntungan firma. Jadi sekarang marilah kita tengok apa itu keseimbangan firma. Apa maksud keseimbangan firma? Ingat, keseimbangan firma itu sebenarnya dia adalah menunjukkan bahawa firma memperoleh keuntungan yang maksimum. Okey? Keseimbangan firma terdiri daripada dua pendekatan iaitu pendekatan TRTC dan lagi satu pendekatan adalah pendekatan MRMC. Jadi sekarang marilah kita tengok yang berkenaan dengan pendekatan TRTC. Pendekatan TRTC. Keseimbangan firma. Dia adalah menunjukkan bahawa apabila wujudnya beza positif yang paling besar antara TRTC. Ingat, yang ini adalah keseimbangan firma yang juga menunjukkan bahawa firma memperoleh keuntungan yang maksimum. Okey, jadi sekarang marilah kita tengok melalui jadual dulu. Okey, ini adalah TR dan ini adalah TC. Okey, bagaimana kita boleh dapat TR ini? Di mana rumus dia sama dengan P darab dengan Q. Okey, jadi kita guna 17.5 darab dengan kosong, dapat kosong lah. Dan begitu juga dengan yang seterusnya. Selepas kita dapat tata untuk TR ini, okey, TC ini memang telah disediakan. Okey, jadi kita guna TR tolak TC akan dapat untung. Okey, jadi untung ini kita cuba tengok pengiraan dia. Okey, TR tolak TC. 0 tolak 10 jadi dapat negatif 10. Okey, tunjuk lagi satu ya. 16 tolak 24 jadi kita dapat negatif 8. Okey, yang seterusnya pun sama, jadi pelajar hanya perlu tekan kalkulator saja dan kita akan dapati bahawa jawapan dia adalah seperti berikut. Negatif 1, 4, 4, kosong, negatif 7.5, negatif 22.4 dan akhirnya negatif 54.4. Okey, jadi itu adalah jawapan bagi untung lah. Okey, yang tanda negatif itu sebenarnya adalah merujuk bahawa dia dapat untung kurang normal iaitu rugi. Okey, tadi kita sudah tahu bahawa nak tentukan keseimbangan firma itu kalau melalui pendekatan TRTC, kita kena cari beza positif yang paling besar antara TR dengan TC. Jadi, yang negatif itu kita boleh abaikan. Kalau beza positif yang paling besar itu ada dua. Okey, untung RM4. Okey, ada dua nilai yang sama. Ingat, kita akan pilih yang kedua punya, yang ini. Bermaksud pada masa itu, okay, TR kita 46 dan TC kita 42. Itu beza positif yang paling besar. Dan pada masa itu, kita juga kata bahawa output keseimbangan kita adalah 4 unit dan harga keseimbangan kita adalah 11.5 RM. Maka itu adalah pendekatan TRTC melalui
jadual. Kemudian kita akan tengok pendekatan TRTC juga, tetapi yang seterusnya adalah melalui raja. Okey, sekarang kita akan sediakan lakaran raja bagi TR dengan TC. Jadi seperti biasa, kita akan sediakan paksi Y dengan paksi X. Paksi Y ini labelkan TRTC kurungan RM dan paksi X ini kita labelkan Q kurungan unit. Okey, kita cuba tengok berkaitan dengan TR dulu. Jadi daripada jadual yang disediakan, kita dapati bahawa TR kita adalah semakin meningkat sehingga capai maksimum dan kemudian menurun. Okey, tetapi sekarang apa yang kita perlu tahu, TR ini meningkat. Tapi dia meningkat dengan kadar bertambah ke ataupun kadar berkurang? Sebab kalau kadar bertambah, dia akan jadi sedemikian. Kalau kadar berkurang, kilot dia sedemikian. Okey, jadi sekarang kita akan cari beza antara satu sama lain. Jadi kita guna 16 tolak kosong, kita dapat 16. Yang ini 13. Diikuti dengan 10, 7, 4. Dan ini 1. Okey, jadi sekarang kita dapati bahawa TR memang semakin meningkat, tetapi meningkat dengan kadar berkurang. Kalau kadar berkurang bermaksud kilot kita adalah sedemikian. Okey, lepas tu capai maksimum dan kemudian pun menurun. Jadi bentuk kilot dia, okey, tengok output sifar, TR sifar. Jadi kita akan buat mula daripada poin ini, jadi meningkat dengan kadar berkurang, capai maksimum dan kemudian dia turun. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakalan kilot TR. Okey, meningkat dengan kadar berkurang, mencapai maksimum dan kemudian dia turun. Okey, dan ingat labelkan itu adalah TR. Okey, dan kita sebenarnya tunjuk sehingga unit output ke-8 kan. Okey, jadi pelajar sebenarnya pun boleh tunjuk dotted line ini dan kemudian boleh labelkan 8 dekat sini. Okey, kita sambung. Kita nak lakar kilot TC pula sekarang. Okey, jadi kita dapati bahawa TC dia, memang TC dia semakin meningkat. Okey, juga sama. Kita nak tentukan sama ada dia meningkat dengan kadar bertambah ke kadar berkurang. Kalau bertambah, bentuk dia macam ini. Berkurang, inilah bentuk dia. Okey, jadi cari beza antara satu sama lain. Okey, yang ini 14. Okey, lepas tu 6, 5, 7, 8, 8.5, yang ini pula 12.9, and lastly 27. Okey, memang TC meningkat, tetapi pada mulanya TC meningkat dengan kadar berkurang. Okey, sampai sini berkurang. Okey, dan selepas itu dia meningkat dengan kadar bertambah. So, dengan reti kata lain, kilot TC kita pada mula dia bentuk dia macam ini. Okey, lepas tu sambung dengan yang ini. Meningkat dengan kadar berkurang dan meningkat dengan kadar bertambah. Okey. Dan cuba tengok apabila output kita adalah sifar, TC kita adalah 10. Okey, so agak-agak 10 itu kat sini lah. Okey, jadi Miss pun labelkan, ini 10 dulu. So ingat, meningkat dengan kadar berkurang. Okey, inilah bentuk dia. Okey, dan lepas tu meningkat dengan kadar bertambah. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakaran kerok bagi TC. Okey, jadi kita pun labelkan TC. Okey, lepas itu kita tengok semula jadual kita. Okay, daripada jadual ini kita dapati bahawa firma mencapai keseimbangan. Kalau melalui pendekatan TRTC, kita nak cari beza positif yang paling besar. Okay, ini semua negatif. Positif hanya 2 ini sahaja. Dan kita akan ambil nilai yang kedua ini. Okay, jadi bermaksud pada masa itu, TR kita adalah 46 dan TC kita 42, iaitu pada output 4. Okey, jadi sekarang kita akan masukkan data-data dekat sini ke dalam raja.
Okey, jadi sekarang kita cuba tengok cari gap yang paling besar tu. Okey, agak-agak sini dia. Labelkan output dia adalah 4. Okey, kemudian naik sentuh. Ini kilo apa? Ya, TC. TC kita berapa? 42. Okey, jadi buat dotted line. Okey, dan labelkan 42. Kemudian naik sehingga sentuh TR. TR kita berapa? 46. Okey, dan cek semula maksimum kita adalah 51. Ini baru maksimum point dia. Atas lagi. Okey, jadi dekat sini yang penting kita tunjukkan 46 dan juga 42. Dan kemudian jangan lupa tunjukkan 4 ini juga. Jadi 4 ini, okey, anda boleh tunjukkan lah. Dari sini ke sini. Okey, dan kita labelkan yang ini adalah RM4. Jadi menunjukkan bahawa Prima mencapai keuntungan yang maksimum pada tingkat output 4 unit. Okey, jadi itu lakaran raja bagi TRTC. Okey, itulah berkaitan dengan keseimbangan Prima melalui pendekatan TRTC. Okey, yang seterusnya kita akan fokus keseimbangan Prima melalui pendekatan MRMC. Pendekatan MRMC. Keseimbangan Prima. Okey, keseimbangan Prima tercapai apabila MC sama dengan MR. Okey, ingat itu sebenarnya adalah merujuk bahawa Prima memperoleh keuntungan yang maksimum. Okey, jadi sekarang kita akan tengok pendekatan MRMC ini melalui jadual. Okey, kalau berdasarkan jadual ini, kita sudah ada maklumat bagi PQ, TR tadi sudah cari, TC memang telah diberikan dan untung. Jadi kita pun sudah cari untung punya. Jadi sekarang kita hanya perlu cari nilai MR serta MC sahaja. Jadi untuk MR, rumus dia adalah perubahan TR bahagi dengan perubahan Q. Tapi yang sebelum ini kan tak ada kan? Jadi kita tak boleh buat sebarang perbandingan. Maka untuk yang ini dia akan terus jadi dash. Okey, untuk yang ini pula kita akan guna 16 tolak kosong bahagi 1 tolak kosong. Jadi sama dengan 16. Okey, dengan cara yang sama kita tunjukkan untuk yang seterusnya. Maka jawapan yang kita dapat adalah 13, 10, 7, 4, 1, negatif 2 dan negatif 5. Okey, jadi yang seterusnya kita akan sambung bagi MC pula. Jadi rumus MC, perubahan TC bahagi dengan perubahan Q. Okey, jadi yang sebelum ini memang tak ada apa nilai, jadi kita tak boleh buat apa-apa perbandingan. Okey, dengan demikian MC yang pertama ini akan terus jadi dash. Okey, jadi untuk yang kedua punya, pengiraan dia 24 tolak 10 bahagi dengan 1 tolak kosong, maka dia akan dapat 14. Dengan menggunakan pengiraan yang sama, cuba tunjukkan untuk yang seterusnya. Maka jawapan yang diperoleh adalah 6, 5, 7, 8, 8.5, 12.9 dan akhirnya 27. Okey, jadi itu adalah pengiraan bagi MC. Okey, untuk mencapai keseimbangan Prima, kita kena pastikan bahawa di mana MR sama dengan MC. Okey, nilai yang sama kita dapati bahawa inilah dia. Di mana MR 7, MC juga 7. Okey, dengan demikian kita kata output keseimbangan kita adalah 4 unit dan harga keseimbangan adalah RM11.5. Okey, jadi kita dapati bahawa sebenarnya tak kisah kita guna pendekatan TRTC ke ataupun MRMC, output dengan harga keseimbangan yang diperoleh adalah sama. Okey, kita cuba tengok tadi berkaitan dengan untung, kan ini beza positif yang paling besar kan? Kan Miss minta anda ambil nilai yang kedua ini. Okey? Kenapa? Kenapa kita tak ambil yang pertama? Kenapa kita ambil yang kedua?
Sebab nilai yang kedua ini kita akan dapati pada masa itu MR dia akan sama dengan MC. Kalau yang pertama itu, cuba tengok nilai MR dengan MC tak sama. Okey, jadi itu adalah berkaitan dengan keseimbangan firma melalui pendekatan MRMC dengan menggunakan jadual. Jadi untuk yang seterusnya, kita juga akan kaji pendekatan yang sama iaitu MRMC, tetapi kali ini adalah dengan menggunakan raja. Okey. Berkenaan dengan lakaran raja bagi MRMC pula, okey, seperti biasa, paksi Y kita akan labelkan CPR kurungan RM dan paksi X dia kita labelkan Q kurungan unit. Okey, jadi seperti biasa kita akan sediakan kelok permintaan dia dulu. Okey, jadi permintaan DD sama dengan AR sama dengan P. Jadi kita boleh tengok P kita. Okay, dan kita dapati bahawa harga kita semakin menurun apabila kuantiti bertambah. Jadi dia menunjukkan hubungan songsang antara P dengan Q. Dengan reti kata lain, kelok permintaan kita adalah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Tapi ingat, ini adalah firma monopolistik, iaitu bermonopoli. Jadi kelok permintaan dia adalah bersifat landai kalau berbanding dengan monopoli. Okey, jadi sekarang Miss akan sediakan kelok permintaan yang bersifat lantai. Okey. Inilah dia. Okey, lebih lantai ya. Dan labelkan AR sama dengan DD sama dengan P. Okey, kemudian kita akan sediakan kelok MR. Okey, pelajar boleh tengok kolom ini. Okey, kalau banding dengan P, anda dapati bahawa MR sentiasa kurang daripada P. Kalau sentiasa kurang itu bermaksud dia akan berada di dalam bahagian sini. Okey, di bawah kelok AR. Okey, dan seterusnya kita dapati bahawa dia juga adalah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Sebab dia menunjukkan hubungan yang songsang dengan kuantiti. Tengok Q semakin meningkat, MR semakin menurun. Okey, tetapi untuk bahagian negatif ini kita tak tunjukkan. Kita hanya tunjuk mencerun ke bawah dari kiri ke kanan sahaja. Okey, itu adalah MR. Okey, lepas itu kita fokus tentang MC pula. Okey, MC pada mulanya menurun capai minimum, lepas tu meningkat. Okey, jadi bentuk dia menurun, minimum, naik. Dan labelkan itu adalah MC. Okey, seterusnya kita akan cari keseimbangan firma dan keseimbangan firma tercapai apabila MC bersilang dengan MR. Jadi ini adalah titik keseimbangan dia. Okey, dan nanti kita akan tentukan output keseimbangan dan juga harga keseimbangan. Ingat, harga kita kena bagi dia naik sehingga sentuh kelok AR. Sebab P sama dengan AR sama dengan DD. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok pada jadual kita. Cari nilai di mana MR sama dengan MC. Ini, 77. Jadi pada masa itu, kita cuba tentukan harga dan kuantiti keseimbangan. Okey, kuantiti dia 4 unit dan harga keseimbangan 11.5. Okey, jadi kita pun masukkan data-data tersebut ke dalam raja kita, output 4 unit. Okey, jadi sini labelkan 4. Dan harga dia P berapa? 11.5. Jadi tulis 11.5. Okey, sekiranya pelajar nak tunjukkan nilai 7 ini, anda boleh buat dotted line dan sambung 7 dekat sini. Okey, sebab itu merujukkan titik di mana MC sama dengan MR. Okey, kalau kita nak tunjukkan, boleh tunjukkan lah. Ini adalah 7. Okey, ada lagi satu. Okey, sebelum ini kan kita sudah bincang berkaitan dengan TRTC kan. Kita nak cari keuntungan yang maksimum. Okey, inilah dia. Beza positif yang paling besar. Kita ambil nilai yang kedua dan bukannya pertama. Okey, kenapa demikian? Sebab
apabila nilai yang kedua itu kita dapati bahawa MR kita akan sama dengan MC. Okey, juga boleh nampak output dia masih sama, iaitu 4 unit. Okey, jadi itu merunjukkan keseimbangan Fermat melalui lakaran raja bagi MR dan juga MC. Dengan demikian, selesailah perbincangan kita yang berkaitan dengan keseimbangan Fermat di mana kita sudah kaji pendekatan TRTC dan pendekatan MRMC. Okey, untuk yang seterusnya, kita akan fokus keuntungan Fermat. Okey, keuntungan Fermat, ingat kita tengah kaji Fermat monopolistik. Okey, jadi keuntungan Fermat ini adalah terdiri daripada 3, iaitu untung lebih normal, untung normal dan juga untung kurang normal. Okey, jadi sekarang marilah kita tengok yang berkaitan dengan untung lebih normal yang diperoleh bagi Fermat monopolistik. Okey, berkenaan dengan lakaran raja bagi Fermat monopolistik yang memperoleh untung lebih normal. Jadi untuk paksi Y ini kita akan labelkan CPR, Cost Price Revenue, dan kurungan RM, yang ini asalan, dan paksi X ini Q kurungan unit. Okey, jadi step yang pertama itu kita akan sediakan kelok permintaan Fermat, tapi ingat kelok permintaan Fermat bagi monopolistik, iaitu bermonopoli, dia sebenarnya lebih kurang sama dengan monopoli, iaitu mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Cuma beza dia dekat sini adalah kelok permintaan bagi Fermat monopolistik adalah lebih landai. Okey, sebab dia adalah bersifat anjal, jadi kita akan sediakan kelok permintaan yang landai ya. Okey, inilah dia, dan labelkan DD sama dengan AR sama dengan P. Ini adalah syarat monopolistik. Okey. Seterusnya kelok MR. Okey, juga sama mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, cuma dia berada di bahagian dalam sebab MR sentiasa kurang daripada AR. Okey, labelkan MR. Dan step yang ketiga, kita akan sediakan kelok MC, turun minimum, naik. Tentukan titik keseimbangan di mana MC bersilang dengan MR, titik E, output keseimbangan Q, dan harga. Ingat, harga sama dengan AR sama dengan DD. Jadi kena bagi dia naik sehingga sentuh kilo AR. Okey, buat dotted line, tarik ke sebelah kiri dan labelkan. Okey, jadi peringkat yang pertama, kita akan huraikan keseimbangan Fermat. Fermat apa ni? Fermat bermonopoli ataupun Fermat monopolistik pun boleh. Okey, jadi keseimbangan Fermat bermonopoli tercapai pada titik E apabila kelok MC bersilang dengan kelok MR pada tingkat harga keseimbangan P dan kuantiti keseimbangan Q. Okey, jadi itu adalah huraian pertama. Untuk peringkat yang kedua, kita akan cerita tentang TR. Okey, TR dia boleh ditunjukkan melalui kawasan apa. Jadi, P darab dengan Q. Jadi, TR kita akan sama dengan OPAQ. Ataupun mungkin pelajar boleh buat dalam bentuk ayat. Jumlah hasil yang diperoleh bagi Fermat bermonopoli boleh ditunjukkan melalui kawasan OPAQ. Ataupun selain daripada kaji melalui TR, anda juga boleh tengok melalui AR. Kalau nak tengok melalui AR, iaitu hasil purata, dia boleh ditunjukkan melalui sama ada OP ataupun AQ. Okey, ada dua jawapan, OP ataupun AQ. Okey, sekarang untuk step yang ketiga itu, kita akan tunjukkan jumlah kos TC ataupun nak tengok melalui AC pun boleh sahaja. Okey, sekarang cuba tengok yang ini adalah berkenaan dengan untung lebih normal. Apakah hubungan antara AR dengan AC? Ya, AR lebih besar daripada AC kan? Jadi AR kita berada pada point ini, titik A,
Jadi pastikan AC berada di bawah dia. Okey, turun capai minimum sebab sentuh MC dan kemudian dia meningkat. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakaran bagi kelok AC. Okey, ini minimum Okey, lepas itu meningkat. Okey, dan jangan lupa labelkan AC. Seterusnya kita kena buat dotted line, tarik ke sebelah kiri dan jangan tertarik dengan titik minimum ini. Apa-apa pun balik kepada keseimbangan bagi dia naik sehingga sentuh AC, point ini. Okey, buat dotted line. Okey, dan kemudian labelkan ini adalah B, ini adalah C. Jadi sekarang jumlah kos TC boleh ditunjukkan melalui kawasan OCBQ. Okey, jadi masa nak huraikan itu kita pun bagi tahulah manakala jumlah kos yang ditanggung oleh firma bermonopoli boleh ditunjukkan melalui kawasan OCBQ. Lepas tu kalau kita nak kaji dari segi kos seunit ataupun kos purata, dia boleh ditunjukkan sama ada melalui OC ataupun BQ. Okey, mana-mana satu ya, ada dua jawapan. Okey, dan lastly kita beritahu bahawa firma memperoleh untung lebih normal sebab kita tengah kaji untung lebih normal. Okey, sebanyak berapa tu? Kita guna TR, tolak TC, tinggal CPAB. Okay, CPAB. Okey, jadi kita pun bagi tahulah firma memperoleh untung lebih normal sebanyak CPAB. Kenapa anda kata demikian? Kerana TR melebihi TC. Ataupun bagi pelajar yang nak kaji melalui untung lebih normal per unit, okey, per unit itu maksudnya purata lah macam ini, A average punya. Okey, jadi kalau untung lebih normal per unit, jawapannya sama ada CP ataupun AB. BA pun boleh je. Okey, sama ada CP ataupun BA. Okey, dan kalau nak beritahu kenapa demikian, sebab kita dapati bahawa AR melebihi AC. Okey, jadi dekat sini memang Miss bincang berkaitan dengan dua aspek lah. Satu berkaitan dengan T iaitu total punya, satu melalui A, average, iaitu berkaitan dengan purata punya. Okey, jadi masa anda huraikan, anda boleh pilih mana-mana satu. Okey, jadi itu adalah lakaran raja bagi firma bermonopoli yang menikmati untung lebih normal. Okey, itu adalah berkaitan dengan untung lebih normal yang dinikmati. Jadi untuk yang seterusnya, kita akan fokus untung normal yang dinikmati oleh firma monopolistik. Okey, berkaitan dengan untung normal pula. Okey, jadi Miss pun telah sediakanlah keseimbangan firma. Okey, tercapai pada titik E dekat sini. Jadi pelajar pun huraikan seperti apa yang Miss telah ajar tadi itu sahaja. Okey. Jadi TR dekat sini pun telah ditunjukkan melalui kawasan OPAQ. Jadi sekarang apa yang Miss nak tunjukkan? Okey, saya nak tunjukkan kawasan TC. Tetapi sebelum anda tunjukkan kawasan TC itu, anda mesti lakar kilo AC. Okey, jadi apakah hubungan antara AR dengan AC demi mencapai untung normal ini? Ya, AR sama dengan AC. Jadi pelajar pun sudah tahu bahawa AR kita adalah pada titik A dekat sini. Okey, dan pastikan AC kamu adalah melalui point ini. Ataupun kita kata AC kamu akan bertangent dengan AR pada bahagian sini. Okey, jadi dia akan jadi turun, sentuh MC minimum dan kemudian dia meningkat. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakaran kelok AC. Okey, jadi pelajar boleh nampak bahawa kilo AC saya memang berbentuk U capai titik minimum. Okey, apabila dia bersilang dengan MC, ini minimum point. Dan anda boleh nampak AC saya hanya bertangent ataupun kita kata dia akan sentuh pada titik A sini sahaja.
Bahagian lain memang tak sentuh pun. Okey, jadi jangan pula nanti anda sediakan kilo AC okey yang bersilang ataupun kita kata sama dengan garis AR ini sampai sini baru naik. Kalau demikian salah. Okey, seterusnya kita nak tentukan TC. Okey, dan kita dapati bahawa TC boleh ditunjukkan melalui kawasan OPAQ. Dengan demikian, kita dapati bahawa firma memperoleh untung normal. Okey, dan sebagai peringatan, untung normal dia tak dapat ditunjukkan melalui kawasan apa-apa. Pelajar hanya perlu beritahu bahawa firma memperoleh untung normal kerana TR sama dengan TC. Okey, jadi setakat itu saja berkaitan dengan lakaran raja bagi untung normal. Okey, dan akhirnya sekarang kita akan kaji berkaitan dengan untung kurang normal yang diperoleh bagi firma monopolistik. Okey, bagi lakaran raja untung kurang normal pula, MIS pun telah sediakan raja keseimbangan firma di mana firma bermonopoli mencapai keseimbangan pada titik E apabila MC bersilang MR lah. Okey, dan harga keseimbangan PQ. Okey, lepas tu jumlah hasil boleh ditunjukkan melalui kawasan OPAQ. Sekarang kita nak tunjukkan kawasan TC. Tapi sebelum anda tunjukkan kawasan TC itu, anda kena lakar kilo AC. Apakah hubungan antara AR dengan AC bagi untung kurang normal? Ya, AR kurang daripada AC. Okey, jadi sekarang kita akan lakarkan kilo AC dan kilo AC kita akan berada di atas AR. Okey, ini AR, AC kita akan berada di atas dia. Okey, jadi sekarang MIS akan tunjukkan lakaran kilo AC, turun, sentuh MC minimum dan kemudian meningkat. Okey. Okey, ini minimum point. Okey, jadi itu adalah lakaran bagi kilo AC. Okey. Sekarang nak cari TC itu, jangan tertarik dengan titik minimum ini. Apa-apa pun, kita balik kepada keseimbangan, bagi dia naik sehingga sentuh AC. Inilah dia. Lepas tu, buat dotted line dan tarik ke sebelah kiri. Okey, dan labelkan. Okey, ini X, ini Y. Okey, jadi TC kita boleh ditunjukkan melalui kawasan O, Y, X, Q. O, Y, X, Q. Okey, jadi untuk kes ini kita dapati bahawa TC kita melebihi TR. Maka firma memperoleh untung kurang normal. Yang sama seperti ini. Sebanyak berapa tu? Cari beza antara TR dengan TC. Dan kita dapati bahawa itu adalah PYXA. Kenapa dapat untung kurang normal? Sebab kita dapati bahawa TR dia adalah kurang daripada TC. Okey, jadi itu adalah lakaran raja bagi firma bermonopoli yang memperoleh untung kurang normal. Okey, jadi lepas ni pastikan anda praktis lakar kelo. Okey, anda sudah belajar keseimbangan firma melalui TRTC, MRMC. Okey, dan seterusnya anda juga telah belajar lakaran kelo yang berkaitan dengan untung lebih normal, normal dan juga untung kurang normal. Okey, jadi praktis lakar kelo tersebut. Okey, sekiranya anda suka penerangan MIS dan rasa penerangan MIS adalah cukup terperinci, jangan lupa subscribe channel saya. Tindakan subscribe ini sebenarnya adalah menunjuk tanda penghargaan anda terhadap video yang MIS hasilkan ini. Okey, dan MIS sediakan video yang percuma untuk anda kan? Okey, jadi ingat klik subscribe sahaja. Okey, dan jangan lupa like serta sharekan video ini kepada rakan-rakan anda supaya dapat memanfaatkan antara satu sama lain. Okey? Seterusnya, marilah kita masuk sesi soal jawab. Sesi soal jawab. Soalan dia. Keseimbangan firma adalah menunjukkan sesebuah firma memperoleh
Okey, jadi dekat sini dia tanya apa itu keseimbangan firma. Jadi dekat sini di mana sesebuah firma memperoleh keuntungan yang maksimum. Okey, soalan seterusnya. Keseimbangan firma boleh dikaji melalui berapa pendekatan, iaitu, okey, cuba fikirkan apakah jawapan dia. Okey, keseimbangan firma boleh dikaji melalui dua pendekatan, iaitu pendekatan TRTC dan juga MRMC. Okey, sambung. Nyatakan syarat keseimbangan firma melalui pendekatan berikut. Okey, jadi untuk pendekatan yang pertama adalah TRTC. Apakah syarat keseimbangan firma? Okey, jadi bagi TRTC kita kata di mana wujudnya beza positif yang paling besar antara TR dan TC. Okey, lagi satu pendekatan iaitu pendekatan MRMC. Okey, cuba fikirkan jawapan dia. Okey, syarat keseimbangan firma kalau melalui pendekatan MRMC pula di mana MR sama dengan MC. Okey? Soalan yang terakhir. Firma monopolistik iaitu firma bermonopoli, dia memperoleh berapa jenis keuntungan dalam jangka pendek, iaitu senaraikan jenis keuntungan tersebut juga. Okey, jadi terdapat berapa jenis? Ya, 3 jenis. Jadi apakah jenis keuntungan tersebut? Untung lebih normal, untung normal dan juga untung kurang normal. Okey, jadi apa yang Miss nak simpulkan dekat sini, sebenarnya tak kisah struktur pasaran mana-mana satu, sama ada pasaran persaingan sempurna, monopoli ataupun monopolistik. Okey, sebenarnya dari segi keseimbangan firma yang kita kaji, dia adalah sama sahaja. Ada pendekatan TRTC dan juga MRMC. Okey, dan ingat keseimbangan firma itu dia menunjukkan bahawa firma memperoleh keuntungan yang maksimum. Begitu juga dengan jenis keuntungan yang diperoleh dalam jangka pendek. Okey, di mana ketiga-tiga struktur pasaran yang kita kaji dia adalah memperoleh untung lebih normal, untung normal serta untung kurang normal dalam jangka pendek. Ingat ya. Jadi setakat ini sajalah untuk sesi soal jawab kita. Dengan demikian, selesailah perbincangan kita yang berkaitan dengan keseimbangan firma monopolistik dalam jangka pendek. Jadi untuk video yang seterusnya, kita akan fokus berkaitan dengan keseimbangan firma monopolistik dalam jangka panjang. Terima kasih kerana menonton video ini. Agak berharap video ini sedikit sebanyak dapat membantu anda dalam pembelajaran ekonomi. Saya Lee Kwek Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya, okey? Sekian, terima kasih. Bye-bye.